Selamat malam saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dan selamat datang juga kepada pemimpin kita daripada Semenanjung Malaysia, yang pemimpin nasional, terutama sekali wakil yang amat berhormat Datuk Benteras Setia Tuan Guru Datuk Haji Nik Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan, yaitu yang berhormat Haji Usam Musa, dan juga kepada yang amat berhormat Haji Niza Jamaluddin, yang saya hormati Datin Puan Zabaria, isteri kepada Tok Guru, Saudara Ketua PAS di Sabah, saudara saya Aminuddin Alain, saudara Awang Liman, saudara Ahmad Tamrin, PKR Chief, saudara saya juga daripada PKR YB Hiu, yang saya terlupa tadi, juruacara pada petang ini, malam ini, program director, tuan-tuan dan puan, saya merasa sedikit gentar pada malam ini. Tetapi sebenarnya saya diberi satu confidence daripada Datuk Niza tadi. Dia kata dalam parti PAS sebenarnya protokol itu tidak berapa penting, tapi bagi saya takut jugalah kalau salah pada malam ini. Tuan-tuan dan puan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang oleh Suruhjaya PAS Negeri Sabah, Saudara Aminuddin Ali, dan juga penganjur majlis makan malam, kerana diberi peluang untuk berucap pada malam ini. Bagi pihak tuan-tuan dan puan, pengurusi DAP Sabah yang berhormat Jimmy Tiger Wong, hanya seorang saja adun Pakatan Rakyat di Sabah. Beliau sebenarnya baru juga terbang balik kembali ke Tawau. Jadi beliau meminta saya mengucapkan selamat datang dan salam sejahtera kepada semua, dan juga meminta maaf kerana tidak dapat bersama tuan-tuan dan puan di majlis yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan, malam ini dan di majlis ini kita melihat sesuatu gambaran yang positif. Positif dari segi perpaduan di kalangan komponen parti Pakatan Rakyat, DAP, PAS dan juga PKR. Semua pemimpinnya sini berada di sini pada malam ini. Itulah satu gambaran positif, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya sejak Sekretariat Pakatan Rakyat Sabah ditubuhkan pada 16 September 2009, kami sudah lama mengadakan beberapa mesyuarat Pakatan Rakyat, dan juga terus dengan berunding untuk menentukan kursi di Sabah ini. Banyak kerja, dan kalaulah saya cerita tentang rundingan kursi, tuan-tuan dan puan, kita baru mencapai 60% pencapaian. Ada lagi 40% untuk digulung tidak lama lagi. Jadi bagi saya, tuan-tuan dan puan, tahap perpaduan di antara parti komponen Pakatan Rakyat ini adalah memuaskan, kerana kita boleh berbincang, duduk satu meja, dan juga berharap mengatasi masalah yang tidak begitu besar mengenai allocation, peruntukan kursi bagi pilihan raya yang akan datang ini. seperti parti PAS.
seperti juga parti PKR. DAP Sabah juga telah menjalankan satu transformasi di mana kita melihat pemilihan yang berhormat Jimmy Wong sebagai pengurusi DAP Sabah. Dan tuan-tuan dan puan, transformasi ini sudah dilihat dari segi mengadakan satu pejabatnya sendiri di Kota Kinabalu, di Penampang. Juga kita telah mengadakan seorang pegawai kerja dan juga seorang pegawai media di pejabat kita. Dan tuan-tuan dan puan, tidak lama lagi DAP Sabah akan melancarkan satu buletin yang dipanggil Roket Kinabalu. So it is coming out very soon. Seperti mana yang berlaku pada malam ini, pemimpin nasional DAP juga kerap kali datang ke Sabah untuk membantu, memberi perangsang dan juga sokongan kepada kami di parti DAP dan juga kepada Pakatan Rakyat AMNO. Kebetulan tidak lama lagi pada 1 hari bulan April ini kita akan mengadakan satu ceramah yang agak besar juga di Kota Kinabalu, melibatkan Saudara YB Anthony Locke dan juga Dr. Hugh King Chow, yaitu seorang yang dipanggil Superman DAP. Beliau akan mengadakan ceramah di sini di Kota Kinabalu dan seterusnya disusuli pula di Sandakan dan Tawau. Dan pada ketika ini juga teman-teman, kami di DAP Sabah sudah mengadakan banyak ceramah-ceramah kelompok di kampung-kampung di seluruh Sabah, terutama sekali di kawasan tumpuan kami. Saya tidak mau bercerita mengenai ini, kalau orang Sabah bilang minta puji ya. Sebenarnya ini adalah maklumat ya, supaya dapat memberi katakan confident kepada partner kami di PAS dan juga di PKR yang DAP Sabah sudah boleh katakan bersedia menghadapi pilihan raya yang ke-13 ini. Tuan-tuan dan puan, saya adalah seorang Kadazan. Jadi perkataan Kadazan ini sebenarnya hanya orang di Semenanjung, orang di Sarawak paham apa itu orang Kadazan. Sebab selama saya bersekolah di Universiti Pertanian Malaysia 10 tahun di sana, kalaulah saya sebut tentang bangsa yang lain seperti Rungus, Murut, mereka tanya apa bangsa itu. Tetapi kalau disebutkan Kadazan, mereka tahu. Tetapi perkataan ini juga menjadi satu perkataan yang memecah belahkan etnik grup ini. Sampailah digunakan untuk UMNO dan Barisan Nasional menggunakan bangsa-bangsa yang kecil supaya kita berpecah. Misalnya mengadakan kebudayaan dusun, Rungus, Bisaya dan seterusnya. Jadi sekarang Kadazan tidak boleh digunakan lagi untuk menyatukan orang Kadazan di Sabah. Jadi kami telah membuat satu andaian dan juga rekomendasi bahawa mungkin kita boleh gunakan satu perkataan yang dipanggil Pasok Momogun. Tetapi mungkin ini ada panjang sedikit bagi rakan-rakan kita di Semenanjung ataupun di Sarawak. Tetapi perkataan Pasok Momogun itu mungkin boleh digunakan untuk menyatukan bangsa orang Kadazan di Sabah. Tuan-tuan dan puan, saya juga seorang Kristen. Ya, dan apabila saya masuki parti DAP ini dan juga Pakatan Rakyat, saya tertakut-takut juga kerana seperti apa yang disebut oleh kawan-kawan saya di Sabah, di kampung-kampung, dia kata kita ini bersama PAS, satu parti yang ekstrim, satu parti yang melampau. Jadi saya pun takut. Tapi tuan-tuan dan puan, apabila saya mendengar Tok Guru sendiri mengatakan bahawa perkataan Allah itu
boleh digunakan oleh semua masyarakat di Malaysia, di dunia ini, maka saya pun senang hati. Kerana bagi UMNO, perkataan Allah itu tidak boleh digunakan di gereja maupun digunakan kitab suci yang mempunyai perkataan seperti itu. Jadi itulah perbezaannya, tuan-tuan dan puan, di antara PAS dan UMNO, dan ini telah melegakan ramai rakyat yang bukan Islam di Sabah. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita mendengar mengenai perhubungan negara kita Malaysia dengan Israel. UMNO menggunakan perkataan itu menakut-nakutkan orang Islam, menakut-nakutkan perkataan rakyat, supaya orang benci kepada perkataan rakyat. Tetapi sekali lagi, Tuan Guru Hadi telah mengatakan kita boleh, dia kata, berhubung perniagaan dengan negeri Israel, tetapi dengan Yahudi, tetapi dia kata bukan polisi Zionis yang kejam itu, dia kata. Jadi itu perbezaannya, tuan-tuan dan puan. Dengan itu saya fikir UMNO dan Barisan Nasional sini di Sabah ini telah kehilangan ramai pengundi Kristian maupun orang Kadazan ataupun Pasak Mamugun. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi dua misalan ini, tuan-tuan dan puan, yang saya utarakan tadi telah memberi kesenangan, ya, hati, kelegaan kepada ramai orang di Sabah tentang PAS yang selalu dikatakan satu parti yang ekstrim dan melampau. Tetapi sudah nyata yang ekstrim, yang melampau adalah parti UMNO, tuan-tuan dan puan. Dengan itu kami di kampung-kampung di Sabah tidak lagi mendapat masalah seperti itu. Apabila orang bertanya kepada kami tentang PAS, kami mengatakan apa yang saya sebut tadi, bahwa PAS itu adalah satu parti yang betul-betul bersama dengan rakyat di Malaysia. Tidak ditakuti kerana itu hanya permainan parti UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa masalah kita di Sabah ini, di Malaysia juga, kita perlu memperkuatkan dan memkukuhkan sistem two party system ini. Kerana hanya two party system ini boleh memberi kuasa, empower kepada kita punya rakyat. Mereka berkuasa dan mereka akan menentukan mana satu kerajaan yang akan memegang, ya, memerintah di negara kita ini. Tawaran Pakatan Rakyat sudah nyata dalam buku Jingga. Kita sudah memberi tawaran seperti 20% oil royalty, minyak, ya. Kita sudah bagi tawaran bahawa NCR akan dihormati, tanah adat ini. Kita juga sudah mengatakan RCI untuk illegal immigrant kita akan tubuhkan apabila Pakatan Rakyat sudah jadi kerajaan di Putrajaya. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya kalau kita lihat perbezaan Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional, di sini kita nampak rakyat di Sabah mengemis, melutut, meminta, begging supaya kita adakan RCI, begging supaya kita boleh naikkan kita punya minyak. Jadi parti Pakatan Rakyat pula, kita tidak payah begging, kita tidak payah mengemis. Kita sudah ditawarkan semua ini, tuan-tuan. Itulah perbezaannya. Jadi semua ini saya rasa akan dilaksanakan, ya. Yang tawaran-tawaran 20 itu akan dilaksanakan apabila Pakatan Rakyat menang dalam pilihan raya yang ke-13 ini. Adalah penting, ya, bagi rakyat sedar dan faham kejujuran Pakatan Rakyat yang mahu mereka menjadi tuan untuk masa depan yang cerah, terutama sekali untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya merayu kepada rakyat Sabah untuk menyokong Pakatan Rakyat dan memastikan ia menjadi kerajaan di Putrajaya. Sekian, terima kasih.